Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan ringkas ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Bila kita sebut tentang bid'ah, bila kita tegur orang-orang yang melakukan amalan bid'ah, baik bid'ah itu mereka anggap wajib mahupun sunat, lazim kita dapati mereka bagi alasan apa salahnya ia benda baik. Takkan benda baik tak boleh buat. Jadi bila kita dapat alasan itu, atau mungkin kita sendiri tak tahu benda tu macam mana, so kita pun jawab. Bila orang tegur kita ke apa ke, kita sendiri bagi alasan macam tu. Apa salahnya? Ini benda baik, kan? Apakah jawapan seperti itu adalah sesuatu yang kita kata selari dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah jawapan seperti itu ada kaitan tak dengan keimanan kita, kehormatan kita dan sikap kita untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab tanpa disedari kita mungkin sebenarnya sedang merendah-rendahkan Rasulullah tanpa disedari. Okey, untuk menjawab perkara ini, menjawab persoalan ini, sebenarnya ada ayat Al-Quran yang khusus, yang direct tentangnya, ya. Okay, ianya adalah ayat 157 surah Al-A'raf. Ayat 157 surah Al-A'raf. Okey, surah yang ke-7. Bagi yang memiliki buku 90 pelajaran tentang bid'ah, boleh rujuk di muka surat 64 dan seterusnya. Muka surat 64 dan seterusnya. Baik. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yattabi'una rasul, orang-orang yang mengikuti rasul, yakni mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyal ummiyal lazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Okey, nabi yang ummi yang kalian dapati termaktub di sisi kalian dalam kitab Taurat dan Injil. Okey, apakah peranan, apakah tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Okey, baginda ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka daripada perkara-perkara yang mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka benda-benda yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'its, dan mengharamkan ke atas mereka benda-benda yang buruk, wa yada'u anhum, dan membuang daripada mereka israhum, beban-beban mereka, wal aghlallati kanas alaihim, dan belenggu-belenggu yang ada di atas mereka. Fallazina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nural lazi, dan mengikuti nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yang ini Al-Quran, ya. Mereka allazi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya, yakni Al-Quran, ulaika humul muflihun. Okey, demikianlah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Okey, firman Allah dalam ayat 157 surah Al-A'raf. 157 surah Al-A'raf. Okey, saya senyapkan jam sekejap, kan dibunyi-bunyi pula smartwatch ni. Okey, kita nak fokus kepada apa, ya? Kepada tugas Rasulullah, kepada peranan Rasulullah. Pertama sekali Allah senaraikan apa? Ya'muruhum bil ma'ruf. Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, yakni pada zaman baginda ialah para sahabatnya, okey, kepada perkara yang ma'ruf, yang ini beriman kepada Allah dan apa-apa yang baik yang telah diperintahkan. Jika Rasulullah tak perintah, jika Rasulullah tak suruh, berarti itu tidak baik. Dia punya, kita kata apa? Sebaliknya. Kenapa? Sebab memang peranan Rasulullah untuk menyuruh dalam hal agama ni, apa yang baik Rasulullah akan suruh. Itu peranan baginda. Sehingga kan jika Rasulullah tidak suruh, berarti ia tidak baik. Ianya bukan ma'ruf. Okey, itu yang pertama.
Yang kedua, ya wayanhahum anil munkar, dan melarang mereka daripada kemungkaran. Salah satu kemungkaran yang Rasulullah SAW larang ialah membuat perkara-perkara baru dalam agama, kerana setiap perkara baru itu ialah bid'ah. Sebab setiap bid'ah itu ialah kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Rasulullah dah larang dah. Saya punya hairan dengan hujah sebahagian orang, mereka masih buat bid'ah dengan alasan Rasulullah tak larang pun. Rasulullah tak larang pun. Rasulullah dah larangkan dengan satu hadis yang padat tetapi merangkumi semua aspek. Ya, sebab kalau Rasulullah SAW seandainya baginda nak melarang akidah yang baru, ibadah yang baru, dan baginda kena sebut satu yang bakal, sebab bid'ah ini ia bergantung pada kreativiti manusia. Dia nak buat akidah baru, dia boleh buat. Dan dia nak buat ibadah baru, dia buat. Dan kreativiti ni dia tak ada had. Pada zaman Rasulullah mungkin sedemikian, pada kurun pertama, kedua demikian, sekarang ini demikian, lagi 10 tahun ada bid'ah lain. So, kalau Rasulullah SAW nak mengharamkan bid'ah, nak melarangkan bid'ah dengan menyebut satu, apakah bid'ah tersebut, ianya sangat sukar dan hampir-hampir mustahil, impossible. So, jadi Rasulullah sebagai seorang Rasul yang bijak, Rasulullah bagi satu hadis yang kita kata padat, padu, tapi merangkumi. It covers it all. Baginda dah kata setiap perkara baru, yang ini merujuk pada agama, telah kita kupas dalam video sebelum ni, setiap perkara baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap kesesatan itu dalam neraka. So baginda dah sebut. Tapi Masya Allah, orang kita ni dia lagi bijak. Dia anggap dia bijak, tapi mereka inilah orang-orang yang paling biadab terhadap Rasulullah, paling tidak bertakwa kepada Allah. Hadis Nabi ini mereka cairkannya sehingga tak ada value lagi dah. Mereka boleh buat apa saja bid'ah yang mereka nak, baiklah hal akidah, baiklah hal ibadah. Lalu mereka berkata, apa salahnya Rasulullah tak larang, padahal Rasulullah telah pun larang. Okey. Baik, kita sambung lagi. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka benda-benda yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan benda-benda yang buruk. Yang ini semua kita tahu, ya. Wa yada'u, dan melepaskan dan membuangkan anhum daripada mereka israhum, beban-beban mereka. Okey, Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya menerangkan bahawa yang dimasukkan dengan beban-beban di sini ialah perjanjian-perjanjian orang ahli kitab, khasnya orang Yahudi dahulu, dalam agama mereka, di mana perjanjian-perjanjian itu sebenarnya memberatkan lagi mereka. Dan wal aghlal allati kanas alaihim, dan belenggu-belenggu di atas mereka. Kaum Yahudi ni, mereka punya hukum hakam sangat memberatkan. Ya, sangat memberatkan, macam-macam, dan sebahagiannya berasal daripada Taurat, tapi tak tahu Taurat tu yang asal ke, yang mereka sendiri sudah edit dan adjust. Sebahagiannya mereka sendiri yang tambah. Maka Rasulullah SAW datang, dan antara peranan baginda ialah buang semua ni dan bawa agama yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan kesederhanaan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, umat Islam selepas baginda, ada pula yang Rasulullah dah bawa agama yang baru, yang membuang, yang membebaskan mereka daripada beban-beban dan belenggu-belenggu tu. Tapi ada pula di kalangan orang Islam selepas Rasulullah SAW yang membuat bid'ah, yang membuat ajaran baru yang memberat-beratkan umat Islam. Back to square one, orang putih kata. Back to apa yang Rasulullah cuba nak tukar tu. Rasulullah datang, antara peranannya ialah bawa Islam yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan kesederhanaan. Tapi ada pula di kalangan orang agama yang pakai pakaian agama yang mereka memberat-beratkan. Antara contohnya dalam buku saya tu, saya bagi dua contoh. Contoh pertama ialah apa kita nak kata, lafaz niat sebelum sesuatu ibadah. Contohnya sebelum wuduk, sebelum solat, baik yang fardu maupun yang sunat, sebelum puasa, sebelum apa semua tu, ya. Katakan sekejap lagi Zuhur, salli fardu zuhri arba'a ra'akatin ma'muman lillahi ta'ala.
Dan kalau kita belajar lagi ya, dalam lafaz tu ada bahagian lafaz tu yang wajib disebut, ada bahagian lafaz tu yang sunat disebut. Kemudian sambil sedang takbir, kena ulang balik lafaz yang tadilah bahasa Arab, kita kena ulang balik dalam bahasa ibunda sendiri, bahasa Melayu ke, bahasa apa ke. Semua ni siapa yang ajar? Semua ni mana mari? Padahal benda ini membebankan, sebab bagi orang yang sudah biasa, saya pun dah hafal dulu, sekarang saya dah buat lah. Ianya mungkin tak terasa, tapi bagi orang yang senang was-was ke, bagi orang yang jarang-jarang nak semayang jamak kasar, tapi sekarang ni dia nak jamak takhir. So dalam lafaz tu dia kena tambah jamak takhirnya pula lagi apa semua tu. Ya? Dan perkara ini pula dijadikan syarat untuk solat. Ini adalah perkara yang memberatkan umat Islam. Ya, yang menyelisihi dasar Islam yang memudahkan, menyelisihi peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak memudahkan umatnya. Dan kita ni ikut umpama orang Yahudi dahulu yang memberat-beratkan agama mereka. Okey, saya ada satu video khas, dalam buku pun ada, video khas pun ada, di mana saya terus terang berkata, saya tak tarik balik, terus terang saya berkata, amalan lafaz niat ini amalan orang kurang sioman. Sebab hanya orang yang tak sioman ataupun kurang sioman saja, dia kena bagi tahu diri dia apa dia tengah buat. Dan kena dia dia nak kena bagi tahu Zuhur tu 4, Zuhur tu memang 4, takkan jadi 3,5. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Kenapa nak bagi tahu Allah? Allah dah tahu sebelum kamu sebut. Dan Allah mengambil kira apa yang dalam hati kalian, bukan apa yang dalam mulut. Mulut sebut lillahi ta'ala, tapi dalam hati sebab mak mertua datang, tapi nanti mak mertua kata kenapa tak solat, aku pun solat lah. Jadi walaupun lillahi ta'ala di lisan, tapi dalam hati kerana orang lain, ya Allah ambil kira ialah kerana orang lain. Okay? Tapi yang penting ini antara yang memberat-beratkan dalam Islam. Bila kita tegur, bila kita kata benda ni tak perlu, mereka bagi alasan lain pula. Tak, ini duduk di luar solat, tak ada kaitan dengan ibadah. Saya berkata, saya menjawab, memang asalnya duduk di luar. Akan tetapi apabila anda bawa masuk ke dalam solat, sehingga menjadi salah satu syarat solat, sehingga menjadi pakej solat, maka ia menjadi satu ibadah yang kamu berat-beratkan, menjadi satu bid'ah yang kamu tambah dalam agama, meskipun Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya, tidak menyuruhkannya. Ya, okey. Nanti ada pula datang, ada ulama kata buatlah apa ke. Nanti saya buat satu video khas, kenapa saya ni tak ikut pandangan ulama. Kenapa saya tak ikut pandangan yang didakwa jumhur ulama. Ya? Okey, itu contoh pertama, memberat-beratkan dalam aspek lafaz niat. Contoh lain yang saya bawa dalam buku saya itu ialah ketika pernikahan, ketika ijab dan kabul. Okey, ada pula syarat, ada pula kadang-kadang juru nikah tu nak interview pula calon suami. Ni minta dulu baca doa kunut macam mana, minta dengar bacaan tasyahud macam mana. Apa kaitan dengan orang tu nak nikah? Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz nikah tu punyalah panjang. Tu nak kena mention tunai lah, apalah, ringgit Malaysia lah, apalah, kan orang tu sebut Bitcoin, kan terbeliak pula juru nikah tu kan. Kemudian pasal calon suami pula kena balas serta-merta. Dia tak boleh ada ruang tu. Kena balas segera. Dan kena balas, juru nikah kena sebut semua tu satu nafas. Calon suami pula kena balas serta-merta, tak boleh ada renggang kat situ, satu nafas juga. Ini syarat-syarat apa ni? Okay. Kemudian okeylah, katakanlah calon suami tu pun dah okey, dia dah praktis, dia pun dah tu lafaz. Tanya saksi sah, tanya saksi sah, aku tak dengar lah, saja je dia ni dengki. Aku tak dengar lah. Kalau engkau ada masalah pendengaran, in a very first place, pada awalnya yang kau menawarkan diri ataupun sedia menjadi saksi itu kenapa? Nak RM50 lepas tu ke? Jadi ini antara perkara-perkara yang memberatkan. Tak perlu pun. Dan Rasulullah SAW, setahu saya, tidak pernah mengajar mana-mana lafaz ijab kabul. Tidak pernah mengajar apa-apa lafaz. Berarti lafaz itu sesuatu yang jika difahami oleh masyarakat itu, oleh kaum itu dalam bahasa mereka, maka ia sudah mencukupi. Tak perlu nak buat syarat-syarat senafas lah, tak boleh ada renggang waktu lah. Ini semua perkara yang memberat-beratkan dalam agama. Dan ini semua menyelisihi roh Islam, menyelisihi objektif ataupun peranan Rasulullah SAW
dalam membawa agama Islam ni, kita ni ikut macam kaum Yahudi dulu. Padahal Rasulullah datang nak kita kata apa, nak buang semua beban-beban belenggu-belenggu tersebut tu, ya. Okey, balik kepada yang tajuk kita punya kuliah hari ni, tentang apa salahnya ia baik. Okey, sekarang ni saya dah sebut tadi, saya ulang balik. Kalau baik, Rasulullah akan suruh, Rasulullah akan ajar. Sebab memang peranan Rasulullah untuk menyuruh perkara yang baik. Okey, contoh kajian ialah solat sunat hajat. Solat hajat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah secara berseorangan, secara solo. Okey, masyarakat kita pula kebiasaannya ia secara berjemaah. Okey, dan tak tahulah, saya tengok hampir selalunya berjemaah. Dan perkara-perkara itu kita kata bukan saja berjemaah tu salah. Solat hajat tu sendiri, sebagai contoh, di tempat saya di Selangor lah, ya. Bila kita kata saudara-saudara Islam kita di Syria, di Palestin dizalimi oleh musuh apa semua, mereka lepas solat Jumaat akan menganjurkan solat sunat hajat berjemaah. Sebelum azan Zuhur, okey, sebelum azan Zuhur, wakil AJK Masjid ke Surau itu akan bangun, pegang mikrofon, dan dia akan ajar orang cara semayang hajat. Dia ajar dia lepas solat Jumaat ini, ayuh kita sama-sama semayang solat hajat untuk saudara-saudara kita di Palestin. Okey, dan cara solat hajat ni, lafaz niatnya begini: untuk rakaat pertama lepas Fatihah baca surah ini, untuk rakaat kedua selepas Fatihah baca surah ini. Okey, lepas bagi salam baca zikir ini, baca zikir itu, baca ini, baca itu. Kemudian sama-sama kita berdoa. Okeylah, mungkin dia mengambil masa 3 atau 5 minit untuk ajar. Saya terfikir, kalau boleh ambil masa nak ajar, kenapa tak ambil masa yang sama itu untuk ajar apa yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ini, apabila adanya umat Islam yang dizalimi oleh musuh, kita lakukan doa kunut nazilah. Dan lagi senang, tuan-tuan, sunnah Nabi dalam perkara ini ialah kunut nazilah. Okey, di rakaat kedua nanti imam akan baca, kalian hanya amin saja. Nanti malam ini kuliah maghrib special, imam akan ajar tentang kunut nazilah. You have that time. Why do you teach bid'ah? Well, you can take the opportunity to teach sunnah. Apa yang susah sangat tu? Okey, masalah lain. Saya di Selangor, biasa tak ada air. Ada juga solat hajat untuk air. Okay, kadang-kadang kerana masalah air tercemar ke apa ke, kadang-kadang kerana masalah hujan yang tak turun ke, empangan kering ke apa ke. Tapi kalau hujan tak turun ke apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ajar solat sunat minta hujan itu, kan? Kemudiannya kadang-kadang hujan banyak sangat sampai banjir, solat sunat hajat lagi untuk apa kita kata, tolak hujan ataupun hentikan hujan. Saya tak amalkan, saya tak ikut satra solat hajat tu, tapi saya dengar doa yang imam tu ke ustaz tu baca lepas tu. Dia baca doa, kita kata minta ampun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina, ya, dari Quran dia. Dia baca doa hidayah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dia baca doa untuk keluarga, Rabbana hab lana min azwajina. Saya duk tunggu mana doa suruh hujan berhenti tu. Sebab masyarakat kita, kalau ustaz, kalau imam, dia baca doa panjang, itu pro. Kalau baca yang satu patah tu, satu rangkap saja tu, tak pro tu. Okay? Banyak. Sebab saya tahu, Nabi SAW ada mengajar, kalau hujan banyak sangat, apa nak buat? Apa doanya tu? Tapi doa tu tak dibaca pun. So, kenapa yang jahil sangat, ataupun kenapa yang macam musuh sangat dengan sunnah Nabi? Kenapa nak ajar benda yang lain? Okey, tak apa. Kita balik kepada solat hajat. Nabi SAW ajar secara bersendirian. Lalu ada orang kita nak buat secara berjemaah juga, ya. Mari kita rujuk hadisnya, ya. Okey, hadis tu ada dalam buku juga, ada dalam sunan. Dalam buku saya kemukakan daripada Sunan Tirmizi. Kali ini saya baca daripada Sunan Ibnu Majah juga. Tidak mengapa. Okey, daripada Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, anna rajulan dariral basar
Sesungguhnya seorang lelaki, bahawasanya seorang lelaki yang buta matanya, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, ud'ullaha li an yu'afiyani, berdoalah kepada Allah untukku agar disembuhkan aku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, in syi'ta akhartu laka wa huwa khairun wa in syi'ta da'autu. Jika kamu mahu, aku akan tangguhkannya. I will delay it for you. Tangguhkannya untuk kamu. Dalam lafaz Tirmizi, jika kamu bersabar, itu lebih baik bagi kamu. Okey, di sini jika kamu tangguh, jika aku tangguhkan bagi kamu, ia lebih baik. Wa in syi'ta da'autu, dan jika kamu mahu, aku doakan. Lelaki itu berkata, faqala ud'u, doakanlah. Maka perawi, yakni Uthman bin Hunayf, menceritakan, fa'amarahu, maka baginda menyuruh ayyatawadda'a, bahawa dia mengambil wuduk, fayuhsina, dan memperbaguskan wuduknya, fayuhsina wudu'ahu, memperbaguskan wuduknya, wa yusalliya raka'ataini, dan dia solat 2 rakaat, wa yad'uwa bihazad du'a, dan dia berdoa dengan doa ini. Maka Rasulullah pun mengajar doa, dan doa tersebut ialah doa di mana Rasulullah mengajar untuk bertawassul dengan baginda. Tentang hukum doa bertawassul dengan Rasulullah, saya ada cerita, saya ada terangkan dalam buku lain yang berjudul Soal Jawab Adab-Adab Berdoa. Okey, itu topik tawassul lain, boleh tengok dalam bab bolehkah berdoa dengan bertawassul kepada Rasulullah. Kita sekarang dalam solat hajat, ya. Okey, datang seorang lelaki dengan masalah, dengan hajat yang sangat besar, matanya buta. Ini satu hajat yang besar. Okey, bukan benda kecil-kecil, satu hajat yang besar, sangat penting ni, sampai apa? Tak tahulah nak describe, ya. Dia kehilangan penglihatan matanya. Lalu dia mendatangi Nabi SAW dan minta agar didoakan. Okey, maka Rasulullah akan bagi dia 2 pilihan, sama dia nak ditangguhkan, okey, ataupun doa. Dia kata doakanlah. Maka Rasulullah suruh dia apa? Suruh dia berwuduk dan memperbaguskan wuduknya, dan solat 2 rakaat, dan lepas solat itu doa dengan doa yang Nabi ajar. Okey, Nabi suruh dalam hadis itu, ya, dalam hadis tu fa'amarahu, baginda menjuruh. Dan baginda ni bila suruh, selari dengan ayat 157 surah Al-A'raf yang kita baca tadi, baginda suruh benda yang makruf. Dan baginda suruh tu memang dah baik dah, tak ada lagi baik daripada tu. Apa yang baik tu? Yang baik tu ialah dia wuduk, baguskan wuduk dan solat 2 rakaat. Rasulullah SAW tak ikut serta semayang. Hadis ni kalau kita baca, paling kurang ada 3 orang yang hadir ketika itu, iaitu perawi hadis Uthman bin Hunayf, Rasulullah SAW, dan juga lelaki yang sakit mata, yang matanya buta tu. Seandainya solat hajat itu baik berjemaah, solat hajat itu lebih termakbul dengan berjemaah, sudah tentu, sudah pasti Rasulullah SAW akan turut serta dan mereka berjemaah 3 orang. Okey, sebab itu memang peranan baginda akan suruh yang baik. Kalau baginda tak suruh, berarti itu tidak baik. Jadi tak payahlah kalian ni pandai-pandai nak buat berjemaah, lalu berkata apa salahnya, ia baik. Kamu lagi pandai daripada Rasulullah ke? Kamu nak bagi syaratnya Rasulullah ni tak kerti buat kerja dia ke? Atau dia buat kerja tak, kita kata tak perfect, ada yang tertinggal, lupalah nak ajar kena jemaah. Kan? Jadi di sini ada poin penting. Kemudian lihat hadis tu, ya. Nabi tak ajar pun lelaki buta tu lafaz niat. Jom ke semayang 2 rakaat. 2 rakaat tu nak buat nama apa? Kalau lelaki tu nak baca kan usolli sunnatan, ini solat ni nama apa, ya? Aku nak baca lafaz niat ni, tak ada pun. Dia ada hajat, Rasulullah suruh doa, so dia pun semayang dan dia berdoa lepas itu. Okey, mana bagi lafaz-lafaz niat ni? Rasulullah terus ajar. Tak ada pun masalah, Rasulullah terus suruh solat, tak apa, tak ada ajar pun lafaz niat. Yang pendek pun tak ada. Okey, jadi berdasarkan hadis ini, ia hujah.
Rasulullah suruh, dan Rasulullah suruh tak akan suruh melainkan yang baik, dan baik itu ialah solat hajat secara bersendirian. Sebab orang yang ada hajat, bila dia solat bersendirian, dia lebih khusyuk berdoa, dia lebih tahu apa yang dia nak minta daripada Allah, dan dia lebih, kita kata, dia nak merayu ke, dia nak menangis ke, macam mana ke, disilakan. Berbanding dengan solat jemaah, misalnya imam baca entah apa-apa, macam saya kata tadi kan, doa, soalnya hajat nak elak, nak suruh hujan pergi, tapi entah apa-apa doa yang dibacanya tu. Okey, jadi sebab itu Nabi SAW ketika mengajar solat hajat ini, baginda hanya suruh solat bersendirian. Okey, dalam bab solat hajat ini ada satu lagi hadis. Darjatnya dhaif jiddan, sangat lemah. Okey, tapi lazim digunakan. Okey, mungkin orang tidak tahu darjatnya ke apa ke. Tak apa, saya baca saja ya. Ingat, ini hadis dhaif jiddan, tapi disebabkan ramai yang guna hadis ni, saya baca saja. Okey, daripada Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, mungkin keluar daripada rumah, keluar daripada masjid, kepada mereka para sahabat. Faqala, lalu bersabda, man kanat lahu hajatun ila Allah, sesiapa di kalangan kalian yang ada hajat nak minta daripada Allah, au ila ahadin min khalqihi, atau ada hajat sesama makhluk Allah, sesama manusia, fal yatawadda, maka hendaklah dia berwuduk, wal yusalli rak'ataini, dan dia solat 2 rakaat, summa liyaqul la ilaha illallah. Okey, kemudian baginda mengajar zikir, dan selepas itu baginda kata doalah apa yang nak. Okey, meskipun hadis ini dhaif jiddan, tapi disebabkan selalu digunakan, saya baca saja, dan saya nak point out kat sini, dalam hadis ni pun Nabi kata solat seorang-seorang. Nabi tak suruh panggil, buatlah solat hajat berjemaah. Nabi tak suruh panggillah rakan-rakan, paling-paling kurang seorang lagi lah, jadi 2. Sebab syarat jemaah tu 2 orang, tak ada pun. Okey, jadi ini satu contoh bagaimana solat hajat ini, bila Rasulullah ajar secara solo, secara bersendirian, berarti itulah yang baik. Tak payahlah kalian nak kata kami ada idea lebih baik, yang ini buat secara berjemaah. Do you think you know better than the Prophet? Do you think you know what is good and the Prophet doesn't know what is good? Who are you to say that? Is this your religion? Are you the messenger of God? Sebab Rasulullah SAW apabila menyuruh baik solat bersendirian atau berjemaah, itu semua wahyu daripada Allah. Rasulullah tidak menyuruh berdasarkan nafsunya sendiri. Okey. Dalam persoalan solat hajat ini, saya tahu ada pula agamawan lain, mereka bawa hadis-hadis lain di mana Rasulullah SAW pernah solat sunat secara berjamaah, solat sunat duha, pernah sekali tu secara berjamaah. Solat malam bila baginda bangun pada baki 1/3 malam, pernah beberapa kali secara berjamaah. Saya kata, ya, hadis itu sahih. Dan hadis itu sendiri menjadi hujah bahawa seandainya boleh berjemaah, seandainya baik berjemaah, Rasulullah sendiri akan membolehkannya, Rasulullah sendiri akan mempraktikkannya. Tapi bila dalam kes solat hajat ni, Rasulullah tak ajar, Rasulullah tak buat, berarti bukanlah satu kebaikan untuk buatnya secara berjemaah. Okey, hadis yang kalian akan kemukakan tu sebenarnya adalah dalil yang kita kata membantah kalian, ya. Jadi bukan saja dalam isu solat hajat ni, ya, benda-benda lain ke apa ke, kalau kalian dengar ada orang berkata apa salahnya ia baik, atau mungkin para sahabat, para hadirin di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sendiri pernah berhujah apa salahnya ia baik, maka renung-renunglah berdasarkan ayat 157 surah Al-A'raf yang kita baca tadi. Seandainya ia baik, Rasulullah akan suruh, Rasulullah akan ajar, sebab memang peranan baginda untuk ajar, untuk suruh benda yang baik. Kalau Rasulullah tak ajar, berarti memang tak baiklah tu. Tak payahlah kalian nak kata-kata, nak dakwa apa salahnya ia baik. Sebab dalam rangka berkata sedemikian, seolah-olah kalian merendahkan, seolah-olah kalian mengatakan yang Rasulullah ni tak tahu benda yang baik tu apa, kalian lagi tahu, ya. Jadi itu sebenarnya satu kesalahan yang besar kalau kita sedar. Okey. Baik, saya nak tutup sesi ini dengan rangkap akhir ayat 157 surah Al-A'raf tadi.
yang kita baca tadi, di mana Allah SWT berfirman, fallazina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ni beriman kan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman ni jangan sebut dengan mulut saja. Okey, buktikannya dengan perbuatan. Buktikannya bahawa kita benar-benar yakin yang Rasulullah suruh tu dah memang baik. Tak ada yang lagi baik daripada tu. Buktikan yang Rasulullah larang, kita tinggalkan. Antara yang Rasulullah larang ialah bid'ah, kita tinggalkan. Tak kisah apa orang lain kata. Alright? Itu bukti keimanan kita. Dan keimanan kita kepada Rasulullah ialah Rasulullah bawa agama yang mudah. Jangan kita dok amalkan benda-benda yang menyusahkan itu. Baik? Okey. Wa azaruhu, dan memuliakannya. Okey, bagaimana cara kita muliakan Rasulullah? Bawa spanduk ke? Jerit-jerit, nyanyi-nyanyi selawat ke? Tak, kita muliakan Rasulullah dengan kita mengangkat ajarannya di atas ajaran-ajaran yang lain. Kita angkat ajarannya. Tadi kita bawa contoh apa? Solat sunnah hajat. Walaupun katakanlah ada ulama ke, ada ustaz ke, ada apa kata, kita angkat ajaran Rasulullah ke tahap yang tertinggi, yang kata ini aku akan amalkan. Yang lain-lain tu tak apa, tolak tepi. Kalau tak nak sebut bid'ah pun tak apa. Okey, tak apa. Saya kata ya, saya nak mengagungkan, saya nak muliakan ajaran Rasulullah, saya amalkan ini. Yang itu tu tak apa, saya tolak tepi. Ini peranan kita apabila kita benar beriman kepada Rasulullah. Wa nasaruhu, dan menolongnya. Kita umat akhir zaman ni nak tolong Rasulullah macam mana? Kalau para sahabat pada zaman Rasulullah mungkin tolong ikut sama perang ke apa ke, tapi kita umat selepas Rasulullah wafat, macam mana kita nak tolong? Kita tolong sebarkan ajaran baginda, kita sebarkan hadis-hadis baginda. Jangan dalam WhatsApp group, jangan dalam Telegram group, jangan dalam apa-apa group. Yang dok rajin, dok sebar-sebar tu ialah benda-benda yang bid'ah. Orang-orang yang dok bid'ah ni, orang-orang yang ajaran khurafat ni, rajin mereka dok mengajar, dok menyebar-jebarkannya. Kita orang yang faham sunnah ni, yang faham ajaran Nabi ni, kita faham ayat Quran dengan hadis Nabi ni, dia dok diam saja. Tak apalah, biarlah mereka. Kita ni patut menolong Rasulullah dengan mengajar apa yang sahih daripada baginda, dengan mengajar sunnah baginda. Pada waktu yang sama, kita hendaklah basmi virus-virus yang akan memakan, yang akan merosakkan sunnah baginda, iaitulah bid'ah. Jangan takut-takut bab bid'ah ni. Aku sebut bid'ah kan, aku sebut satu perkataan je, 10 orang hantam aku. Biarlah, itulah nama dakwah. Okay, itulah nama dakwah. Kalau dakwah ni nak seronok, happy saja, itu bukan nama dakwah, ya. Kita tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nural lazi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur yang diturunkan bersamanya, iaitu ayat Quran. Keseluruhan ayat Quran. Dalam konteks yang kita bincang ni, ayat Quran tadi 157. Ayat-ayat Quran yang kita sama-sama belajar sebelum-sebelum ni, ya, yang turut melarang bid'ah. Kita ikut, kita taat kepada ayat tersebut. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Okay, dunia dan akhirat. Kalau kita nak jadi orang yang benar-benar beruntung, benar-benar berjaya, okay, amalkan, praktikkan. Amalkan ni takut orang tiup-tiup pula. Okey, praktikkan apa yang disebut oleh Allah SWT dalam rangkap terakhir ayat 157 surah Al-A'raf ini. Okey, moga-moga dapat manfaat, ya, daripada video ini. Moga-moga kita faham betapa salahnya nak sebut. Apa salahnya? Ia baik. Moga-moga kita faham, kita tahu macam mana nak tegur, nak nasihatkan orang yang biasa buat bid'ah lalu berkata, apa salahnya? Ia baik. Kita jawab berdasarkan ayat 157 surah Al-A'raf. Okay, insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri-siri video akan datang, penjelasan ke atas buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Moga-moga bermanfaat. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.